Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Wan Zumusni, panggil saya Zuni, dan saya merupakan pensyarah di Akademi Pengajian Bahasa Universiti Teknologi Mahara, Kampus Negeri Sembilan, Cawangan, Seremban. Di UiTM Seremban, saya mengajar academic writing, critical academic reading dan juga English for Job Applications. Jadi sebagai pensyarah, saya menulis ada buku teks subjek yang saya gunakan buku teks yang ditulis oleh saya dan juga beberapa orang rakan lain. Sebagai seorang ahli akademik, bentuk tulisan saya biasanya lebih berbentuk ilmiah. Misalnya penulisan buletin, laporan penyelidikan maupun jurnal ilmiah ataupun bab di dalam buku. Saya memang dari kecil lagi suka menulis dan mencatat. Menulis ni bukan perkara baru. Saya ada diary kerja dan diary peribadi dan juga buku-buku nota di mana saya suka mencatat dan membuat refleksi. Termasuklah dream journal. Dream journal ni, katalah saya ada mimpi yang jelas yang saya teringat-ingat, ya. Bila bangun tu boleh ingat dengan jelas, saya akan catatkan. Ada satu buku khas yang saya panggil dream journal. Dan bila semakin dewasa, bila saya dah masuk matriks TESOL, kemahiran menulis dan membaca tersebut semakin diasah melalui subjek-subjek yang saya ambil untuk mempersiapkan diri saya sebagai seorang guru bahasa Inggeris. Tapi bila saya masuk ke alam pekerjaan, kurang sikitlah menulis dan saya tak terbitkan apa yang saya tuliskan. Saya menulis, saya mencatat perkembangan anak-anak saya, memori yang indah, dan juga saya suka reflect apa yang berlaku. Sebab bila nak buat keputusan tu, sesuatu keputusan, selain daripada membuat istiharah, saya juga akan menganalisa sesuatu dari pelbagai aspek. Dan apabila semakin meningkat usia, bila saya menyambung pelajaran dan juga saya membina kerjaya saya, ya, sebagai seorang pensyarah, saya menyambung pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Jadi kehidupan saya semakin mencabar. Saya gunakan penulisan sebagai satu medium terapi, di mana apabila saya buntu ataupun saya ingin saya dibelenggu dengan emosi atau saya mengalami peristiwa yang mencabar di dalam pekerjaan, dalam perkahwinan, misalnya bila berlaku peristiwa yang sangat mengguris hati, okey, atau jadi saya akan catatkan dan saya dapati menulis ni merupakan satu terapi, okey. Sebagaimana bila kita datang ke taman, saya suka datang ke taman hampir setiap pagi. Saya mulakan hari saya selepas solat subuh, lepas hantar anak ke sekolah, saya akan datang ke taman yang berdekatan rumah saya dan saya akan pusing keliling taman, senam ringan sikit, okey, dan menikmati kehijauan taman, bunyi-bunyi burung, dan lebih kurang dalam 30-40 minit kemudian saya akan pulang ke rumah. Barulah saya mulakan pekerjaan saya. Jadi inilah, syukur, alhamdulillah, inilah antara kelebihan bekerja dari rumah. Saya dapat atur waktu saya. Saya tidaklah waktu 45 minit dalam perjalanan ke kampus Seremban, ke tempat kerja tu, saya gunakan untuk datang ke taman. Jadi ini sangat baik untuk mental saya lah, untuk kesihatan mental saya. Sewaktu saya buat PhD, sewaktu saya sambung belajar, itu antara masa yang sangat mencabar dalam diri saya.
sebab jauh daripada keluarga, anak masih kecil, dan saya membina kerjaya ya. Masa tu nak buat penyelidikan, ialah seperti ibu-ibu yang muda yang lain, ada isu dengan orang gaji, anak kecil, nak belajar lagi, nak kerja lagi untuk perform dekat tempat kerja. Jadi saya banyak catat. Saya menulis merupakan salah satu cara untuk saya memindahkan kebuntuan, kekusutan, kesakitan, sebarang apa yang saya lalui itu, pengalaman tu. Kalau dulu saya menulis dalam jurnal, tapi bila dah semakin dewasa ni, kadang-kadang kita tak mahu tulisan kita tu dibaca orang. Jadi saya sorok dalam folder-folder dekat tempat kerja saya tu. Dekat desktop saya tu ada folder-folder yang tersembunyi di mana ada file-file, sebab saya sering menulis. Dan juga masa tu penyelia thesis saya pun menasihatkan saya, menyarankan agar saya buka blog ya. Jadi saya menulis di blog, tapi kadang-kadang dalam blog ni kadang-kadang ada sesuatu peristiwa yang sangat perit, di mana kita nak saya nak luahkan, ataupun kadang tu memang rasa nak maki, nak mencarut pun ada. Saya buat dalam blog, tapi saya buat password supaya apa yang berlaku ialah kita sebagai manusia biasa, kadang-kadang emosi tu betul-betul menyenakkan diri kita kan, rasa macam sebab sangat. So saya boleh transfer apa yang dalam minda saya tu ke medium yang lain, iaitu kepada penulisan. Apabila saya mengikuti bengkel Puan Sridia di Karangcraft Shah Alam, di situ saya bertemu dengan rakan-rakan penulis yang lain. Dan Dr. Tini Yahya adalah orang yang menggesa saya untuk menerbitkan pengalaman saya, perjalanan PhD saya tersebut. Jadi buku solo saya yang pertama, yang ni, How I Did My PhD and Raised 6 Boys, merupakan buku ni nipis je. Okay. Projek SUA terbit saya yang pertama. Saya beranikan diri berkongsi. Jadi manuskrip tersebut taklah sempurna. Buku ni taklah sempurna. Ada banyak kekurangan. Tapi memberi satu kelegaan yang sangat besar dan kesembuhan yang sangat besar untuk kesihatan mental saya. Terutama apabila saya dapat maklum balas daripada para pembaca, misalnya ibu-ibu yang wanita yang menyambung kerjaya mereka, yang berterima kasih disebabkan perkongsian saya sangat membantu mereka. So yang tu saya tak terfikir. Jadi kawan-kawan semua, tulislah, sebab kita tak tahu penulisan kita tu insya-Allah dapat membantu orang lain. Walaupun ada di antara penulisan kita tu yang mungkin kita kongsi pengalaman hidup kita, bukan setakat pengalaman yang indah tapi yang gundah. Jadi orang lain yang melalui pengalaman yang sama pun dapat melihat bagaimana kita mengharungi dan apakah tips dan strategi yang kita buat. Sebab ada ramai wanita, saya seorang aktivis wanita yang membantu wanita di luar sana yang menghadapi masalah dalam perkahwinan, seperti ditinggalkan suami, poligami, penderaan ataupun domestic violence. Jadi saya harap buku solo saya yang seterusnya yang akan diterbitkan oleh Writers Right dapat membantu wanita, sebab dalam buku saya yang kedua ni saya kongsikan lebih mendalam lagi. Kalau dalam buku ni lebih kepada pengalaman saya buat PhD, tapi dalam buku solo saya yang akan datang lebih banyak kisah yang saya muatkan. Bawah Writers Right, saya ada menulis saya terlibat dalam beberapa projek antologi. Contohnya dalam buku Sahabat ni, tema dia Sahabat. Dalam ni saya sumbangkan 2 kisah. Satu kisah saya pergi umrah
tanpa mengeluarkan belanja. Duit belanja, duit tambang umrah apa semua, hasil sumbangan sahabat-sahabat syurga saya. Dan kisah kedua ialah bertajuk madu. Madu di sini bukan madu asli, tapi madu yang tidak disukai oleh ramai wanita, kebanyakan wanita. Jadi nak tahu kisah tu, bacalah buku ni, baca kisah saya dalam ni, di mana saya berkongsi kisah saya berpoligami. Dan dalam projek seterusnya ialah kari ayam cinta, di mana saya kongsikan resepi umi saya dan sedikit kisah tentang umi saya. Dan yang terbaru ialah di bawah Writers Right ialah diumpat tidak lemah. Jadi kolaborasi dengan karyawan guru di seluruh Malaysia. Jadi pengalaman saya menulis di bawah Writers Right membuatkan saya yakin untuk buku solo saya yang seterusnya diterbitkan oleh Writers Right. Yalah, kalau those yang pernah publish di bawah Writers Right ni akan tahulah macam mana design dia apa semua kan, cantik kan. Kalau kolaborasi ni kita tak puas menulis dan tak banyak, penulisan kita tu terbatas kepada tema-tema yang tertentu. Jadi kalau nak puas menulis, tulislah buku solo. Mulakan menulis dari sekarang. Kumpulkan balik nota-nota, catatan-catatan. Sebab dalam kisah hidup saya ni, catatan saya ni dah lama dah saya tulis. Mungkin dalam 20-25 tahun. Dalam 20 tahun lah. Sebab anak saya yang sulung pun dah 23 tahun. Dan saya pun dah lama menulis. Kongsikan supaya penulisan anda tu boleh membantu lebih ramai orang di sana, terutama dari segi kesihatan mental. Mungkin ini dapat membantu mereka dan juga anda sebagai penulis, di mana proses penulisan ini memindahkan energi yang terbuku dalam minda, keserabutan dalam minda, perasaan yang berat dalam hati tu anda pindahkan ke penulisan, dan kemudiannya diolah dengan bimbingan Mak Sri, editor anda yang mengolah tulisan anda tu supaya jadi cantik dan sesuai dibaca. Dan semoga penulisan anda memberi manfaat dan menjadi pencen kubur untuk anda. So itulah perkongsian dari saya. Selamat menulis semua. Assalamualaikum.